Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang setia menanti daripada pukul 12 tadi. Mesyuarat hari ini adalah mesyuarat rutin bulanan oleh Jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan fokus mesyuarat kali ini juga adalah berkenaan dengan persiapan Jentera Pemuda UMNO dan Barisan Nasional untuk menghadapi PRN Pilihan Raya Negeri Melaka yang akan diadakan. Dan kita memperhalusi gerak kerja kempen kita, terutama dengan kenyataan ataupun SOP yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kemarin berkenaan dengan larangan-larangan kempen secara fizikal dan pelbagai garis panduan di segi kempen. Dalam konteks ini kita dekat Pergerakan Pemuda UMNO akan pastinya mematuhi apa juga garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan kementerian, kerana dalam kita nak memastikan kemenangan dan juga memastikan gerak kerja kita untuk menyantuni dan meraih sokongan undi daripada rakyat dan juga anak muda. Tetapi walau apa juga yang kita rancangkan, keselamatan dan juga soal kesihatan rakyat adalah menjadi keutamaan dan ia adalah lebih penting daripada segala-galanya. Jadi sebab itulah kita bincang tadi panjang berkenaan dengan pendekatan-pendekatan baru yang harus dilakukan dalam konteks Jentera Pemuda Barisan Nasional. Kita juga ada membincangkan berkenaan dengan beberapa isu-isu yang berbangkit berkenaan dengan perjuangan pemuda selama ini untuk memastikan kebajikan pekerja-pekerja muda, terutamanya pasca pandemik, di kalangan anak-anak muda yang terlibat dalam gig ekonomi. Dan tadi pun kita menerima, kita update dalam mesyuarat apa yang telah kita lakukan sepanjang 2 bulan ini, soal pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan pihak pejabat Perdana Menteri, Menteri Kewangan, KWSP dan yang terbaru semalam dengan pihak Perkeso. Ini semua adalah antara usaha di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia untuk memastikan aspek kebajikan dan juga keselamatan pekerja-pekerja dalam sektor ekonomi, khususnya rider-rider ataupun penghantar dalam e-hailing ini terjamin. Dalam konteks jangka masa panjang, sudah tentu kita harus melihat bagaimana industri ini harus dikawal selia mengikut garis panduan yang harus diadakan ataupun framework regulation yang perlu dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan yang kedua, soal akta kerja yang perlu dipindah dan mengambil kira nature ataupun tabi'i pekerjaan ataupun sektor di ekonomi ini, yang hari ini apabila kita melalui pandemik, ia sudah berubah dari segi landscape-nya, dari segi nature di ekonomi yang bukan lagi sebagai tempat atau wahana untuk pekerja-pekerja muda mendapat pendapatan tambahan, tetapi ia sudah menjadi sebahagian daripada pekerjaan utama kepada golongan ini. Jadi sebab itulah aspek kebajikan dan keselamatan itu harus ditentukan. Sebab itu dari segi jangka masa pendek, the low hanging fruits yang kita melihat antara perkara yang kerajaan perlu ambil kira ialah soal keselamatan mereka, jaminan keselamatan dalam konteks insurans, perlindungan dan sebagainya. Yang inilah yang kita bincang panjang dengan pihak Perkeso, yang akan kita gerakkan pendaftaran dari segi skim-skim perlindungan yang ditawarkan oleh kerajaan untuk dilakukan kerjasama strategik untuk kita gerakkan di peringkat negeri. Dan ini yang kita bincangkan tadi, supaya pemuda di semua peringkat negeri dan juga cawangan-cawangan untuk kita mengambil peluang ini untuk kita memastikan lebih ramai pekerja-pekerja muda yang terlibat. Jadi ini antara perkara yang kita bincangkan tadi. Okay? Saya buka kepada soalan. Ada apa? Apanya? Datuk, Ya. tentang e-hailing ataupun hantar makanan ni,
adakah pemuda bimbang atau risau dengan kadar tambang P-hailing ni yang semakin rendah dan tidak membawa keuntungan kepada penghantar makanan ni? Ya, itu antara isu yang kita bangkitkan dan pernah kita adakan sidang meja bulat dengan wakil-wakil mereka bulan lepas, dan antara perkara yang menjadi satu isu besar ialah eksploitasi daripada golongan kapitalis ini. Syarikat-syarikat ini mengambil kesempatan daripada mereka kerana tidak adanya garis panduan berkenaan dengan bagaimana allowance, bagaimana kaedah pembayaran kepada pekerja-pekerja dalam sektor ini. Dan mereka boleh dibuang pada bila-bila masa kalau tidak mengikut satu ketetapan yang dibuat oleh syarikat yang boleh berubah-ubah dan mengikut tier yang pelbagai, yang berbeza-beza di antara satu dengan yang lain. Jadi disebabkan tidak adanya garis panduan ini, akhirnya kebajikan mereka juga terabai dalam konteks itu. Ini antara perkara yang kita sebenarnya sudah pun mengangkat perkara ini sebagai dalam bentuk memorandum kepada Pejabat Perdana Menteri dan juga Kementerian Sumber Manusia untuk diadakan satu garis panduan khas, regulation framework untuk pekerja-pekerja dalam konteks P-hailing dan e-hailing. Untuk PRM Melaka tu, strategi kempen ni bila KKM dah buat satu SOP tak boleh face to face. Ya, antara pendekatan baru yang kita buat ialah kita menggandakan dan memperkasakan strategi digital campaign kita. Campaign melalui digital yang saya kira ini mungkin satu orang kata blessing in disguise lah. Apabila kita berhadapan dengan pandemik dan kita melakukan ataupun terpaksa berhadapan dengan pilihan raya dalam suasana yang kita belum pulih 100%. Walaupun kita sudah mencapai hampir 95% herd immunity, maksud dia 95% seperti mana yang dikabarkan semalam oleh Kementerian Kesihatan yang sudah pun divaksin. Tetapi hakikatnya dia tidak memberikan kita lesen besar untuk kita melakukan kempen secara konvensional. Seperti mana saya katakan, keselamatan dan juga kesihatan rakyat dan setiap pengundi dan juga jentera adalah keutamaan. Sebab itulah saya sebutkan tadi, blessingnya antara perkara yang baik ialah kita harus melihat PRN Melaka ini sebagai salah satu medan bagaimana kita nak mempelbagaikan mekanisme kempen menggunakan wahana media yang ada, sama ada media secara terbuka seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maupun media yang aplikasi media, social media yang bersifat tertutup, closed application social media seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita sudah mewujudkan satu pasukan khas untuk kempen pilihan raya ni, dan mekanisme ini, model ini yang akan kita gunakan untuk PRU ke-15 akan datang. Okey. Baik, itu ya. Datuk, mungkin bagi pihak pemuda mungkin ada tak nak berunding dengan Menteri Kesihatan agar SOP itu dilonggarkan, agar kempen untuk PRM Melaka tetap boleh diadakan. Itu terserah kepada kepimpinan tertinggi lah. Bagi pemuda, bila sudah ditetapkan SOP ini, kita akan work within the framework yang sudah ditetapkan. Saya rasa itu tidak menghalang, walaupun sikit banyak kita rasa mungkin to our disadvantage kerana jentera Barisan Nasional dan jentera pemuda ini memang, kalau kita lihat daripada siri-siri PRK dan di PRN Sabah, kita mempunyai struktur yang amat efektif untuk kita gerakkan kempen secara fizikal sebagainya. Tetapi seperti mana saya katakan, kita pun memikirkan soal keselamatan dan kesihatan rakyat sebagai keutamaan. Sebab itulah kita cuba untuk bergerak dan bekerja dalam kapasiti dan juga ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang lain itu kita serahkan kepada kepimpinan tertinggi lah kalau mereka. Sebab ada hujah juga yang disebutkan oleh Bersih semalam yang saya nampak ada asasnya juga, kerana kita sudah pun dah mencapai sikit sebanyak 95% dah divaksin. Jadi kalau kita ada sedikit sebanyak SOP yang contohnya hadkan penyertaan dalam satu ceramah, mungkin 50% kapasiti, penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang mungkin boleh ditambah baik. Tetapi bagi kami pemuda, kita dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi kita harus bekerja untuk dalam keterangan dan lingkungan framework yang ada. Ya.
Okay, so yeah. Terima kasih banyak. Yeah. Yeah. One question. It's looking to be a three-cornered fight in Malacca, Yeah. and your previous Muafakat partner PAS is now going to contest under Perikatan. So what do you think are UMNO's chances, since UMNO seems to be going alone? We have been contesting alone for the past 60 over years as a Barisan Nasional. So on that pretext, I don't think we have that much problem. Of course, when we walk around visiting voters at the grassroots level, most of even our members are hoping that Muafakat Nasional can be, preserved. That of course our members are still very much expecting that UMNO and PAS can remain together. But it's all up to PAS because in our recent discussion with them, the most important thing is how to make sure that Muafakat Nasional will remain as a kind of collaboration. But of course, we have not decided yet. So the Supreme Council will have its meeting on Thursday. So we just wait for the final decision by our leadership. Okay.